تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Himpunan hadis-hadis sahih siri 2. Amalan sunnah puasa dan Ramadan, Miftah Al-Qiyam, kunci mendirikan Ramadan. Hadis ke-11. An Abdullah bin Amr bin As yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lisaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Qala ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdullah bin Amru yaqul idza aftar Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, beliau berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada ketika dia berbuka doa yang tidak akan ditolak. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka doa yang tidak akan ditolak. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendengar Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berdoa ketika hendak berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon rahmat daripadamu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Riwayat Ibnu Majah. An Marwan yakni Ibnu Salim Al-Muqaffa qala ra'aitu Ibnu Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'ala al-kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba az-zama'u wa batallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Akhrajahu Abu Daud fi sunanihi. Daripada Marwan bin Salim Al-Muqaffa, beliau berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menggenggam janggutnya lalu memotong lebihan genggamannya. Kemudian beliau berkata bahawa Nabi SAW apabila berbuka puasa baginda berdoa, zahabal zama'u wabtallat uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insya-Allah jika Allah mengkehendaki. Pengajaran hadis. Doa adalah tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan pelbagai nikmat, taufik dan hidayahnya dalam melakukan amal ibadah. Bagi seseorang yang berpuasa, waktu berbuka adalah waktu mustajabnya doa. Namun pada waktu ini pula ramai manusia sibuk dengan persiapan untuk berbuka sehingga kan ada yang terlepas berdoa pada waktu mustajab ini. Rebutlah peluang berdoa pada waktu ini dengan memohon segala hajat yang berkaitan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Justru pohonlah jua rahmat serta keampunan daripada Allah pada waktu berbuka agar amalan berpuasa ini diterima dan diampunkan akan segala kekurangan dalam memenuhi tuntutan puasa tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12. Hadis ke-11 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As, salah seorang sahabat Nabi yang sifatnya cukup tawaduk. Dalam riwayat ini dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak ditolak. Dia kata, inna lisaimi 'inda fitrihi la da'watan maturat. Orang yang berpuasa ni ketika mana dia nak buka puasa, kalau dia minta, maka benda itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu satu. Kemudian disebut sini Ibnu Abi Mulaikah mendengar Abdullah bin Amru bin Al-As menyebut ketika mana dia buka puasa. Maksudnya seorang sahabat lain pula sebut dia dengar Abdullah bin Amru bin Al-As ni ketika nak buka puasa dia akan doa dengan doa ini. Apa dia? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon rahmat daripadamu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku.
Ini doa yang diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Maksudnya kalau kita nak amal doa ni adalah sumber merupakan amalan para sahabat ya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li, ya Allah, sesungguhnya aku memohon rahmat daripadamu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Kemudian hadis yang ke-12 ni hadis daripada Marwan. Dia menyebutkan bahawa Ru'aitu Ibnu Umar. Satu ketika dia kata dia nampak Ibnu Umar ni, anak Sina Umar lah, Abdullah bin Umar, dia pegang janggut dia, kemudian dia potong lebih. Janggut ada terlebih tu, lebih tu dia potong. Dia kata. Kemudian dia kata waqala kana Rasulullah, sambil dia potong janggut dia, pegang janggut dan lebih tu dia potong. Kemudian sambil tu Abdullah bin Umar ni dia sebut bahawa Nabi SAW ketika mana dia nak buka puasa, Nabi ni dia akan baca doa. Ni doa yang disebut dalam Abu Daud dan Sunan Abu Daud. Apa doa Nabi? Nabi sebut zahaba zama'u wa tallat al-uruqu wa sabat al-ajru insya-Allah. Maksudnya kalau kita amalkan doa ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insya-Allah jika Allah menghendaki. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dua-dua hadis ni nak mengajar kepada kita bahawa betapa pentingnya kita berdoa sebelum berbuka puasa. Kerana apa? Kerana doa sebelum berbuka puasa itu merupakan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul lah sebagaimana yang disebut dalam hadis ni, bahawa kebanyakan kita kadang-kadang tu nak buka puasa tu sibuk lah. Sibuk dengan kemas rumah lah, susun semua tu, ini satu perkara. Kemudian yang dah duduk pula tu pegang handphone, macam-macam benda lain kan, kita berdoa. Jadi sebelum buka puasa tu, kalau kita buka puasa 7:23, 7:24 kan, ambil masa setengah jam sebelum tu doa lah, minta macam-macam benda kita nak minta kan. Kena kita panggil macam-macam benda kita boleh minta. Doa lagi dan lagi, minta lagi, ulang doa. Jadi kita mengharapkan bahawa doa-doa kita itu Allah SWT tidak akan tolak. Kita dah puasa tuan-tuan daripada pagi sampai petang, taat perintah Allah kan. Puasa ni dia untuk Allah kan. Jadi pada pagi sampai petang kita dah tahan makan, minum, syahwat kita tahan. Yang tahu tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan apabila tiba masa berbuka puasa, tuan-tuan lah tengok kita berdoa ke tidak. Tuan-tuan lah, kita ni kalau kerja pejabat kan, kita pejabat, okey, bos bagi arahan buat, bos arah itu buat, bos arah ini buat, bos arah ini buat kan. Tiba-tiba cukup ujung bulan, bos nak bagi gaji kan. Tentu bos tengok nak bagi sikit ke banyak kan. Tentu bos dia kira tengok kita ni pekerja yang bagus, taat. Itulah ada pun bonus di situ yang Allah yang bos nak beri. Begitulah Allah. Dia tengok kita taat daripada pagi sampai petang, insya-Allah kalau doa-doa kita sebelum buka puasa tu akan dimakbulkan oleh Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan mulia, moga-moga kita fahami hadis ni, kita tidak mengamalkan. Dan Alhamdulillah pagi tadi kita dah selesai qiyam untuk juzuk 27 dan 28. InsyaAllah besok kita akan khatam juzuk 29 dan juga juzuk 30. Jadi pagi besok 23 Ramadan malam ganjil. InsyaAllah moga-moga kita semua mendapat Lailatul Qadar. Di tuan-tuan yang ada kesempatan kita marahkan surau kita ni dengan i'tikaf dengan pada 10 malam yang akhirnya. Moga-moga kita mendapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Subhanallah.